Oleh karena itulah, kalau kita baca dalam kitab-kitab lama, di dalam kitab-kitab lama dia sebut beberapa zikir, di mana di antara kelebihan zikir ataupun ayat Quran itu ialah menjauhkan diri daripada jin dan syaitan. Menjauhkan diri daripada jin syaitan. Di antaranya ialah ayat yang dinamakan ayat kursi. Dan ayat yang terkenal di kalangan orang Melayu kita dengan nama ayat 1000 dinar. Iaitulah ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Di mana dalam kitab tu ataupun orang yang terima bacaan ini daripada orang tua mengatakan, kalau kita baca ayat ni, jin lari, syaitan lari, iblis lari. Apa makna ayat ni kita tak tahu. Makna ayat ini, kalau ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah Ta'ala yang tidak ada Tuhan malaikat dia, yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendirinya, yang tidak mengantuk dan tidak tidur sekali-kali, yang sentiasa di mana semuanya berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain tidak boleh mengatasinya. Ini kalau kita baca ayat kursi. Kalau baca ayat 1000 dinar pula, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan beri kepadanya jalan keluar keselamatan. Dan Allah Ta'ala beri rezeki kepadanya. Di mana rezeki itu, sekira-kira dia tidak tahu daripada mana datangnya rezeki itu. Artinya, kalau orang itu bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia. Jadi bila kita baca ayat ni untuk lawan jin, untuk lawan syaitan. Pasal apa? Kalau kita baca dalam kitab zaman dulu, dia sebut lagu tu. Sebabnya, orang zaman dulu, dia percaya ke jin, percaya ke syaitan, percaya ke lalu. Jin dengan syaitan ni boleh menguasai rezeki. Kalau tak tahu palas kubah, kalau tak beri palas kubah 2-3 utir, maka jin ni tak tolonglah dia ke laut. Kalau tak beri tu acok ke tak beri benda ke, maka jin dan iblis ni tak tolonglah dia di atas larak ni pula. Inilah kepercayaan dia pada masa itu. Kepercayaannya yang menguasai rezeki dan menguasai segala-galanya ialah jin. Mereka lupa kepada Allah, walaupun mereka percaya kepada Allah. Inilah dia yang dikatakan syirik. Dan orang kita pula duduk anggap syaitan masa itu ya, yang dikatakan syaitan yang boleh menguasai rezeki pada masa itu ialah jin. Hak yang selalu usik kita. Umpamanya dia kata kadang-kadangnya usik besar tinggi, kaki duduk di bukit Cenering sebelah, duduk pula kapas sebelah. Itulah yang kita duduk percayanya. Dan inilah kepercayaan orang pada masa itu. Dan bila kita baca ayat ni, jinnya hapus belaka. Jadi terpaksa ataupun dia tak boleh nak menguasai kita lagi. Di mana kekuasaan Allah mengatasi segala-galanya. Ini kepercayaan orang pada masa itu. Yang menguasai alam ni ialah jin. Hak kaki duduk bukit Cenering sebelah, duduk pula kapas sebelah. Dan kita kena tahu bahawa zaman kita ni pun ada juga jin. Tapi kita tak nampak. Dan jin di zaman kita ni, syaitan yang mengusik manusia, bukan sahaja daripada jin yang kita tak nampak, tapi juga daripada manusia. Dan kita kena tahu, kadang-kadang syaitan yang berlaku di zaman kita ni, lebih hebat lagi. Kalau zaman dulu, kaki duduk pula kapas sebelah, duduk di bukit Cenering sebelah, lening pula, kepala duduk kalau lupa, kaki duduk di Terengganu. Ni. Dan kita kena tahu. Jadi, bila kalau lupa anggap, kaki yang di Terengganu ninja sekali. Ni kita kena faham. Artinya, kita percaya bahawa inilah yang menguasai rezeki kita. Inilah yang menguasai pangkat kita. Inilah yang menguasai kedudukan kita. Inilah yang menguasai kehidupan kita. Kita percaya kepada benda itu. Inilah dia yang dikatakan syirik yang kita kena tahu. Dan inilah dia yang diperbetulkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam. Kalau zaman Nabi Nuh, dia menentang syirik yang berlaku di zaman dia. Orang semua berhala macam-macam nama. Kalau di zaman Nabi Ibrahim pula, Namrud. Di mana rakyatnya duduk Tuhan kepada Namrud. Kemudian di zaman Nabi Musa pula, Namrud tak ada. Tak ada dah orang nama Namrud masa itu. Fir'aun pula. Jadi Nabi Musa menjelaskan Fir'aun. Ini dia. Kalau di zaman Nabi Muhammad, Abu Jahal, Fir'aun dah tak ada. Artinya ada orang lain pula yang memainkan peranan. Dan begitulah dari satu zaman ke satu zaman, syirik ini berlaku. Dan perlu dijelaskan kepada umat Islam. Dan orang zaman dulu, dia menjelaskan tentang ayat 1000 dinar, ayat
ayat kursi dan seumpamanya untuk nak lawan dengan syirik ni, nak lawan dengan jin, dengan iblis, berdasarkan kepada zaman dia pada masa itu. Berdasarkan kepada zaman dia, dan zaman kita ni zaman kita. Dan kita kena cek. Dan sebab ayat ni dinamakan ayat 1000 dinar, mengikut riwayat dalam kitab-kitab lama lah. Kononnya, orang tu dia beli ayat ni dengan 1000 dinar. Kerana ada orang ajar dia bayar 1000 dinar. Walaupun ayat yang terlalu pendek. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ada pada hal ni ayat ni bukan harga dia 1000 dinar. Dengan dunia ni pun tak padang lagi ayat ni. Walaupun dengan 1000 dinar tak padang lagi. Tak dengan 1000 dinar. Dinar ni duit emas. Duit emas dinar ni. Dinar ni yang dikatakan duit emas. Orang bayar dengan 1000 dinar. Tak padang lagi. Tak kita bayar dengan duit kertas. Ni cuba kita fikir dalam masalah ini. Dan cuba kita faham dalam masalah ini. Di mana tauhid kita yang kita duduk belajar tauhid itu kat mana? Sebabnya ialah kerana kita belajar tauhid asma dan sifat. Kita belajar tauhid, tahu nama Tuhan, tahu sifat Tuhan, habis qadar tu. Dari segi uluhiyah dan rububiyahnya kita tak belajar. Ini yang jadi masalahnya. Dari segi uluhiyah, dari segi rububiyah, dari segi keyakinan Tuhan yang menguasai alam, dari segi keyakinan Tuhan yang layak disembah, kita tak belajar dan kita tak kaji. Itulah sebabnya kita tak sedar tauhid kita ni jadi punah dan jadi rosak.